Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua murid. Diharap semua murid masih sehat dan masih dapat mengikuti pembelajaran PDPR Bahasa Melayu tahun 1 bersama dengan Cikgu. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Tau. Okey, hari ini kita akan mengenal jenis-jenis tanda baca. Kenapa? Kerana hari ini kita akan mengesan kesalahan tanda baca yang terdapat pada ayat dan perkataan. Jenis-jenis tanda baca yang perlu kita kenali pada hari ini adalah titik atau nokta, koma, tanda baca, tanda seru dan huruf besar. Seperti yang semua sedia maklum, huruf besar mesti terletak pada awal ayat ya, ataupun terletak pada perkataan kata nama khas. Baiklah. Fungsi tanda baca untuk titik terletak pada akhir ayat, koma, untuk mengasingkan kata yang berturut-turut dalam satu ayat, tanda tanya pada akhir ayat tanya, tanda seru dalam ayat seruan untuk melahirkan berbagai-bagai perasaan. Contoh ayat untuk titik, bapa saya pergi ke pejabat, titik berada di hujung ayat. Untuk koma, ibu membeli ikan, udang dan sayur. Koma terletak di tengah-tengah ayat di sini untuk memisahkan kata yang berturut di bahagian ini. Untuk tanda tanya, kamu belum siap, dan tanda tanya terletak di hujung ayat tanya. Untuk tanda seru, aduh, sakitnya kepalaku, terletak di hujung ayat seru. Dan di sini melahirkan perasaan sakit. Kita lihat tugasan kita pada hari ini, muka surat 10 dan 11 buku aktiviti. Baiklah, ini adalah paparan pada muka surat 10 dan 11 buku aktiviti kamu. Untuk muka surat 10, salin ayat dengan tanda baca yang betul. Diberi tanda baca pada kotak-kotak di sini dan kamu perlu pilih mana satu yang betul. Kemudian salin ayat beserta tanda baca yang kamu pilih. Untuk muka surat 11, tulis semula cerita di bawah dengan tanda baca yang betul. Baca dahulu cerita ini, kemudian kesan kesalahan tanda baca dan salin semula beserta tanda baca yang betul. Untuk soalan 1 pada muka surat 10, sekolah jago mengadakan sambutan bulan kemerdekaan pada setiap tahun. Jadi, nokta atau koma? Jawapannya nokta. Sekolah jago mengadakan sambutan bulan kemerdekaan pada setiap tahun. Pertandingan hiasan kelas diadakan pada bulan ini. Nokta atau koma? Jawapannya adalah nokta. Pertandingan hiasan kelas diadakan pada bulan ini. Murid tahun 1 pintar membawa gambar pemimpin, bendera dan keratan majalah. Di sini terdapat kata yang berturut dan kita perlu pisahkan dengan tanda koma. Di akhir ayat kita perlu letak tanda nokta. Jadi jawapannya, murid tahun 1 pintar membawa gambar pemimpin, koma, bendera dan keratan majalah, nokta. Okey, untuk ayat keempat, mereka menggantung bendera pada pintu, tingkap dan dinding. Bahagian ini terdapat kata berturut. Jadi, kita perlu pisahkan dengan koma. Di akhir ayat, kita perlu letak nokta. Jadi, jawapannya, mereka menggantung bendera pada pintu, koma, tingkap dan dinding, nokta. Setelah dihias, kelas mereka nampak cantik dan ceria. Di sini kita perlu ada nada berhenti sebentar.
Setelah dihias dan perlu meletakkan tanda koma. Di hujung ayat kita perlu habiskan ayat dengan tanda nokta. Jadi jawabannya, setelah dihias, kelas mereka nampak cantik dan ceria. Nokta. Jangan lupa di sini, setelah dihias, koma, kelas mereka nampak cantik dan ceria. Nokta. Oke, mari kita lihat muka surat 11. Ini adalah muka surat 11. Kita perlu baca dahulu. Hari kebangsaan hampir tiba. Normi dan Abang Norman menghias basikal. Di sini masih belum ada kesalahan tanda baca ya. Dia mahu basikalnya nampak cantik. Di sini cikgu nampak ada sudah kesalahan tanda baca. Di mana? Di bahagian dia. Dia sepatutnya huruf pertama ini adalah huruf besar. Normi mengambil jalur gemilang, bunga raya, dan tali. Di sini terdapat kata berturut. Jadi kita perlu pisahkan jalur gemilang dengan bunga raya ini dengan meletakkan tanda koma di bahagian sini. Normi mengambil jalur gemilang koma, bunga raya, dan tali, nokta. Dia meletakkan bunga raya di hadapan basikal, jalur gemilang pula diikat di belakang basikal. Di sini terletak kesalahan tanda baca. Sepatutnya dia ini adalah huruf besar bahagian D. Meletakkan bunga raya di hadapan basikal. Selepas perkataan basikal ini perlu ada tanda nokta di sini. Jalur gemilang pula diikat pada belakang basikal. Di sini tidak terdapat kesalahan tanda baca. Normi berasa bangga kerana basikalnya cantik. Okey, ayat ini adalah ayat penyata dan selepas perkataan cantik, ayat ini telah habis, tetapi tiada tanda nokta di situ. Jadi kita perlu meletakkan tanda nokta selepas perkataan cantik. Jadi mari kita lihat cadangan jawapan. Hari kebangsaan hampir tiba. Normi dan Abang Norman menghias basikal. Dia mahu basikalnya nampak cantik. Seperti yang cikgu katakan tadi, dia di huruf besar. Normi mengambil jalur gemilang koma, bunga raya, dan tali. Kata yang berturut di sini kita pisahkan dengan tanda koma. Dia meletakkan bunga raya di hadapan basikal. Huruf di sini huruf besar, D ini huruf besar. Dan selepas perkataan basikal perlu diletakkan tanda nokta. Jalur gemilang pula diikat di belakang basikal. Normi berasa bangga kerana basikalnya cantik. Selepas perkataan cantik perlu ada tanda nokta di sini. Okey, terima kasih. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Syabas dan tahniah kepada yang telah mengikuti PDPR Cikgu pada hari ini. Semoga jumpa lagi pada pembelajaran akan datang. Bye.